hari ini kita sambung lagi kita punya pembelajaran. Sebenarnya masih lagi dalam tajuk ikatan kovalen. Okay, tapi kita akan tengok ada dua lagi jenis ikatan kovalen yang penting. Okay, kemarin yang kamu belajar tu adalah ikatan kovalen secara am. Okay, kita tahu sudah yang ikatan kovalen ini terbentuk hasil daripada perkongsian elektron valence. Elektron valence unsur-unsur bukan logam. Okey, jadi yang kita akan belajar lagi adalah dua lagi jenis ikatan kovalen, iaitu ikatan hidrogen. Okay, macam mana ikatan hidrogennya? Okey, dan satu lagi adalah ikatan datif. Okey, yang pertama kita tengok dulu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ni kita boleh nampak dia punya kesan dalam kehidupan keseharian kita. Contohnya, waktu kita punya rambut basah. Okay, rambut kita basah, kita punya rambut melekat saja kan. Bila kering jadi kembang pula. Itu adalah salah satu contoh aplikasi ikatan hidrogen ini. Okay, macam mana begitu? Okay, hidrogen kita tengok air. Okay, ikatan hidrogen ini kita tengok yang air lah. Sebab cikgu bagi contoh tadi tentang rambut yang basah kan. Air ni. Air. Okay, ikatan hidrogen ini adalah ikatan atom hidrogen dengan apa-apa saja unsur yang elektronegatif. Apa dia unsur yang elektronegatif ni? Contohnya oksigen, nitrogen, fluorin. Fluorin itu semua adalah unsur-unsur yang elektronegatif. Okey, contoh di sini, ini adalah molekul air yang pertama. Dia boleh membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air yang lain. Yang ini lagi dia boleh lagi melekat pada molekul air yang lain. Ini lagi. Macam ni. Gitu. Lepas tu, ini lagi. Ini lagi. Macam begitu. Okey, ini adalah yang semua yang garis putus-putus cikgu lukis tu, itu adalah ikatan hidrogen. Okey, jadi bila kita punya rambut tu basah, air ada hidrogen kan, dia akan melekat pada kita punya rambut. Jadi kita punya rambut tu semua jadi layu saja. Tapi bila rambut kita sudah kering, air tu tiada sudah, dia akan kembang semula. Sebab ketiadaan ikatan hidrogen itu. Okay, jadi itu adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen selain daripada oksigen, dia boleh juga terbentuk antara nitrogen. Contoh dia adalah dalam amonia, hidrogen dengan nitrogen. Kan? Okey, nitrogen ini nitrogen dengan hidrogen ini adalah ikatan hidrogen lah. Begitu. Jadi apa kesan ikatan hidrogen ini? Okey, ikatan hidrogen ini dia menjadikan suatu sebatian tersebut mempunyai takat didi yang tinggi. Sebab lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk kasih putus ikatan hidrogen ini. Itulah sebabnya air itu dia punya takat didi adalah 100 darjah Celsius. Tinggi kan? Sebab dia perlu memutuskan ikatan hidrogen itu. Selain yang ini. Ini semua. Okey, itu tentang ikatan hidrogen. Alright. Okey, kita tengok lagi. Satu lagi adalah ikatan datif. Okay, ikatan datif ini, macam mana cikgu pula? Okay, ikatan datif ini, dia melibatkan perkongsian elektron valence, okay, yang mana yang mana dia ni tiada, yang mana unsur itu, dia tiada elektron valence. Contohnya hidrogen. Hidrogen tiada elektron valence. Okay, dia begini kan. Right? Okay, dan
Bila dia bebaskan ini, dia jadi H+. Tiada ikatan hidrogen dia. Tiada elektron valence dia. Jadi dia ini dia boleh bergabung dengan unsur lain. Okey, contohnya adalah air. Okey, kita tengok air, oksigen ada 6 elektron valence kan. Okey. Ini hidrogen. Ini adalah molekul air. Okey. Lepas itu, yang ini. Ada yang ini. Yang ini datang pergi sini. Dia kan unstable. Okey. Dia unstable, dia boleh pergi melekat sini. Bila dia melekat di sini, okey, dia tiada apa-apa elektron valence yang dia kongsikan dengan air. Air yang berkongsi dia 2 elektron ini. Menjadikan hidrogen ini stabil duduk di sini. Jadi ini bukan lagi air, dia jadi ini dipanggil sebagai ion hidroksonium. Alright. Itu ikatan datif. Alright. Jadi itu sajalah contoh ikatan datif. Okay. Boleh, cikgu harap kamu boleh faham. Okay, sebab selalunya dalam ikatan kovalent, cikgu ulang lagi balik. Selalunya dalam ikatan valence kita akan nampak dia kongsi satu, dia bawa satu, dia punya kan, ini dia punya bahagian kan. Ini dia punya bahagian kan. Ini daripada H ini daripada H ini. Dia bawa bahagian dia. Tetapi H plus ini, okay, dia tidak bawa apa-apa elektron. Okay, tetapi dia datang di sini, dia terus dapat 2 elektron sini. Pasangan elektron yang ini dia dapat dari molekul lain, itulah yang dipanggil sebagai ikatan datif. Alright. Okay. Sekarang kita tengok satu lagi yang dia bukan dalam cabang ikatan kovalent, tetapi dia sebenarnya adalah lebih kepada ikatan ion itu. Okay, ikatan ion kan dia berkaitan dengan daya elektrostatik kan. Okay, di sini kita mau tengok ikatan logam. Kita tahu ikatan logam, apa-apa saja logam dalam bentuk pepejal, dia boleh mengalirkan arus elektrik, dia boleh mengkonduksikan arus elektrik. Macam mana boleh begitu? Okay, macam mana? Okay. Sebab logam ini, kita ambil contoh kuprum lah. Logam kuprum. Alright, kuprum. Okay, dalam logam itu, dia ada, katakan ini adalah di dalam logam kuprum. Kita tambah lagi lah. Okay, ini semua bercas positif. Okay, semua bercas positif. Di luar ini ada cas negatif. Ada cas yang negatif ini sebenarnya adalah elektron yang bebas. Sebab kan macam elektron ini bebas dari mana? Sebab kita tahu setiap ion logam itu dia cenderung untuk membebaskan elektron. Dia suka bebaskan elektron supaya dia jadi stabil. Dan bukan kuprum saja, magnesium. Dia bebaskan 2. Kan? Alright? Kalsium, dia bebaskan 2. Natrium, dia bebas 1. Jadi elektron yang dorang bebas itu bagaimana? Jadi dia berkumpul di luar sinilah. Dia berkumpul di sini. Elektron-elektron yang bebas ini dia akan membentuk suatu lautan elektron. Lautan elektron ini dia membenarkan cas-cas dia membenarkan pengaliran elektrik, pengaliran cas-cas negatif. Okay, itulah sebabnya logam ini dia boleh mengkonduksikan elektrik lah. Alright.
Dan daya elektrostatik pula. Okey, dia punya daya elektrostatik pada logam ini, pepejar logam ini sangat kuat. Okey, daya elektrostatik itu hasil daripada negatif dan positif sini. Nah, dia menarik antara satu sama lain. Nah, daya elektrostatik ini dia lebih kuat daripada daya van der Waals. Daya van der Waals dari mana? Daya van der Waals pada ikatan kovalen sahaja. Okey,